Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Agenda Awani. Akhirnya, perkara yang kita nak tahu selama ini, apa yang akan berlaku pada Melaka, terjawab apabila 8 November merupakan tarikh penamaan calon, manakala mengundi ditetapkan pada 20 November depan. Jadi kita bercakap lanjut terutamanya melihat kepada fasa dan juga keadaan PRN ini. Saya nak terus sahaja bersama dengan tetamu saya ketika ini, Pensyarah Kanan Universiti Malaya UM, Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang juga merupakan penganalisis politik. Assalamualaikum Doktor. Wassalam. Doktor, pertama sekali, satu pihak kata tak perlulah pilihan raya. Satu pihak kata pilihan raya itu kembalikan kepada mandan rakyat. Hari ini SPR umumkan, bagaimana doktor melihat kepada PRN Melaka itu nanti? Terima kasih. Saya melihat keadaan di Melaka ini akan berlaku pertempuran politik yang cukup kuat antara parti-parti yang akan bertanding, dan saya lihat sebenarnya inilah tempat ataupun platform yang sesuai kepada kita untuk kita menguji kekuatan bukan sahaja kepada parti-parti politik, tetapi sebenarnya untuk memperlihatkan bahawa negeri Melaka ini adalah simulator kepada pertandingan melibatkan parti-parti politik, khususnya apabila kita berada dalam konteks pandemik COVID-19 hari ini, dan kadar vaksinisasi yang sudah tinggi melebihi 90% sebenarnya adalah waktu yang sesuai kepada parti-parti politik dan kepada rakyat, serta kita nak memunculkan kesuburan demokrasi itu di negeri Melaka. Dan bagi saya sebenarnya berpandangan bahawa PRN Negeri Melaka ini wajar diadakan, kerana kita tidak boleh membandingkan PRN Melaka seperti di Sabah, kerana apa yang berlaku di Sabah itu PRN Negeri Sabah diadakan pada bulan September tahun 2020, dan bagi saya melihat sebenarnya apa yang berlaku di Sabah itu apabila kadar vaksinisasi juga tidak berlaku, dan kita lihat vaksinisasi hanya muncul pada tahun 2021. Dan bagi saya sebenarnya suka untuk menerima PRN Negeri Melaka ini supaya kita belajar daripada PRN Negeri Melaka ini bagaimana untuk kita mengatur sebuah pilihan raya dalam konteks pandemik, ya, kita mematuhi disiplin dan SOP yang ditetapkan oleh SPR. Biarlah SPR tentukan tugasnya, jangan kita berpolemik serta menyebabkan persepsi-persepsi negatif kepada perjalanan dan kesuburan demokrasi yang hendak dianjurkan, khususnya kali pertama apabila kadar vaksinisasi cukup tinggi di negara kita hari ini. Doktor menyatakan berkaitan dengan kewajaran PRN dan ia tidak boleh dibandingkan dengan apa yang berlaku di Sabah. Tetapi SOP ketika dalam suasana kita dah melepasi 90% vaksinasi juga harus dipatuhi. Bagaimana SOP oleh SPR mungkin dengan kerjasama MKN khususnya dalam memastikan pergerakan pilihan raya negeri ini berjalan dengan lancar. Kita tidak boleh sama dengan PRN atau PRU sebelum-sebelum ini, tetapi ini mungkin PRN dalam norma baharu selepas kita melepasi 90% vaksinasi, Doktor. Sudah pasti MKN dengan SPR perlu bekerjasama dengan erat, dan pada waktu yang sama pihak berkuasa lain perlu memastikan bahawa PRN Negeri Melaka ini tidak mencacatkan kesuburan demokrasi yang ingin kita bangunkan semula, bukan sahaja di Melaka tetapi sebenarnya di seluruh negara. Kalau kita terus tangguh pilihan raya kepada tahun-tahun yang akan datang, kita tidak akan belajar daripada apa yang boleh kita laksanakan dengan kadar yang segera di PRN Negeri Melaka. Dan saya lihat sebenarnya apa yang boleh dipelajari oleh pengundi-pengundi di Negeri Melaka ini akan dicontohi oleh pengundi-pengundi lain di seluruh Malaysia yang akan berhadapan dengan PRU 15 dalam jangkaan kita pada tahun akan datang. Dan bagi saya yang penting pengundi mestilah mematuhi SOP, dan mereka jangan jadikan PRN Negeri Melaka ini seolah-olah seperti satu pesta yang memberikan ruang kepada mereka untuk melupakan SOP dan disiplin yang ditetapkan oleh SPR ataupun MKN. Ini adalah satu peristiwa untuk meraihkan demokrasi,
tetapi bukanlah satu pesta untuk kita bebas sebebas-bebasnya kerana kita mempunyai tanggungjawab yang besar, khususnya pengundi-undi Melaka ingin memilih mandat baru dan memilih pemimpin-pemimpin untuk mentadbir negeri Melaka dengan penuh disiplin serta dengan penuh jiwa yang besar untuk mentadbir negeri Melaka dengan begitu kuat serta mampu untuk mentadbir tanpa sebarang gangguan menerusi majoriti yang lebih besar berbanding dengan mereka perolehi pada PRU 14 yang lalu. Doktor, sekarang ini kita ubah kita punya fokus dan juga pandangan perbincangan ini, terutamanya melihat kepada pertembungan dalam gelanggang persaingan itu nanti. Apabila UMNO menyatakan untuk bergerak solo, bergerak sendiri tanpa ada pakatan dengan mana-mana, kita ada juga Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Bagaimana doktor melihat kepada pertembungan ini, terutamanya melibatkan UMNO? Saya lihat UMNO Bersatu dan PAS perlu duduk berunding kerana ini melibatkan masa depan negeri. Mereka tidak boleh kekal dengan ego masing-masing sehingga menyebabkan berlaku kekeliruan dalam kalangan pengundi-pengundi, khususnya pengundi Melayu. Dan kita lihat sebenarnya ini bukan sahaja melibatkan pertembungan antara UMNO, PAS dan Bersatu, tetapi juga melibatkan Pakatan Harapan itu sendiri. Dan dalam konteks negeri Melaka, PAS dan Bersatu perlu bersedia untuk menerima bilangan kursi yang lebih kecil berbanding dengan UMNO. Kerana kita lihat prestasi UMNO dalam PRU 14 yang lalu cukup baik di negeri Melaka sehingga berjaya menawan sehingga 13 kursi DUN di negeri Melaka. Sedangkan di negeri-negeri lain itu kita lihat UMNO berhadapan dengan masalah yang besar sehingga kemenangan yang kita lihat, kemenangan tradisi di negeri-negeri yang dilihat sebagai kubu UMNO akhirnya tenggelam akibat daripada gelombang tsunami politik pada PRU 14. Dan bagi saya lihat rundingan perlu dilakukan secara dua lapis, iaitu yang pertama melibatkan UMNO dengan PAS, dan apabila PAS telah mendapat persetujuan daripada UMNO untuk kursi-kursi tertentu, PAS perlu berunding kali kedua dengan Bersatu bagi memberi ruang juga kepada Bersatu untuk mendapatkan kursi yang dijangka boleh dimenangi. Tetapi jika ruang-ruang rundingan itu telah ditutup awal, misalnya dikatakan oleh Presiden UMNO itu sendiri no way terhadap apa sahaja perbincangan dan kerjasama politik di peringkat negeri Melaka, saya lihat ini tidak memperlihatkan satu strategi politik yang matang, khususnya untuk berhadapan dengan PH. Maka kita perlu melihat dalam dimensi yang lebih luas bahawa musuh utama dalam politik UMNO Bersatu dan PAS itu adakah mereka sendiri ataupun Pakatan Harapan. Dan kita lihat di negeri Melaka itu sendiri, kejatuhan kerajaan negeri Melaka disebabkan oleh pemimpin UMNO. Maka masalah dalam UMNO ini perlu dirawat dengan serta-merta. Kalau UMNO mahu lagi untuk mentadbir negeri Melaka selepas ini, dan seterusnya saya lihat apa yang boleh dilakukan iaitu mewujudkan satu kerjasama yang cukup kuat kerana kita lihat dalam PRU 14 yang lalu, jika kerjasama antara UMNO iaitu Barisan Nasional dengan PAS, kerajaan gabungan antara UMNO dan PAS ini akan mendapat satu kekuatan yang besar untuk mentadbir negeri Melaka dalam PRU 14. Tetapi kerjasama itu hanya muncul selepas PRU 14. Maka sejarah-sejarah yang telah dibuktikan akibat kegagalan kerjasama dalam PRU 14 itu perlu dinilai, perlu dilihat semula oleh UMNO, PAS dan Bersatu. Jika tidak, mereka akan terus bermimpi untuk mentadbir kerajaan negeri Melaka sekali lagi. Doktor menyatakan berkaitan dengan ego. Ego apa yang dimaksudkan dan bagaimana pula dengan prinsip? Kita lihat dalam kalangan pemimpin UMNO Melaka itu sendiri telah bertelagah antara satu sama lain, keegoan yang luar biasa dalam pentadbiran kerajaan negeri Melaka yang akhirnya menumbangkan kerajaan negeri Melaka itu sendiri. Itu yang pertama. Dan keegoan yang kedua, saya lihat apabila kenyataan-kenyataan yang tidak memperangsangkan kepada kerjasama politik, no way daripada Presiden, kemudiannya apabila Perikatan Nasional menawarkan rundingan kepada UMNO ditolak mentah-mentah. Inilah sebenarnya keegoan yang perlu diperbaiki, yang perlu ditangani dengan sebaiknya oleh parti-parti politik.
yang berada dalam satu gabungan yang sama, dan politik hari ini tidak sama seperti politik sebelum ini. Perlu ada satu perundingan kerjasama, kerana tidak akan ada satu parti yang dominan yang boleh memenangi dalam mana-mana PRN atau PRU 15 yang akan datang. Kerana rakyat sudah pandai untuk memilih pemimpin-pemimpin parti-parti politik yang mampu untuk memberikan keselesaan kehidupan serta kebajikan mereka diberi perhatian oleh parti yang betul-betul dan benar memperjuangkan kehidupan mereka, khususnya ketika era pandemik COVID-19. Bagaimana pula doktor melihat kepada potensi Pakatan Harapan di Melaka? Jika berlaku pertembungan antara tiga penjuru, saya lihat Pakatan Harapan mempunyai peluang yang cerah kerana kelemahan dan kegagalan daripada blok UMNO Bersatu dan PAS untuk mewujudkan kerjasama. Dan jika terus bertelagah antara pemimpin-pemimpin UMNO Bersatu dan PAS, saya lihat bahawa Pakatan Harapan mempunyai satu ruang yang cerah dan tidak mempunyai rintangan yang besar untuk mentadbir kerajaan negeri Melaka sekali lagi. Dan apa pula doktor kedudukan 4 bekas ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak menyokong kepimpinan Ketua Menteri dan juga Kerajaan Negeri Melaka sebelum ini? Saya lihat mereka telah ditolak daripada Bersatu, kemudian mereka juga ditolak daripada Pakatan Harapan, juga ditolak daripada UMNO, dan jika mereka bertanding atas tiket bebas sekalipun dalam Pilihan Negeri Melaka, mereka akan berhadapan dengan laluan sukar, mereka akan menghadapi rintangan yang lebih besar selepas ini kerana bertanding atas tiket bebas itu sebenarnya memerlukan satu bantuan dari segi jentera, dana dan apa sahaja yang boleh mengangkat kemenangan mereka. Dan kita lihat PH, PN serta MN sudah mengenepikan mereka kerana mereka ini sudah tidak diperlukan selepas DUN Negeri Melaka ini dibubarkan. Dan masa depan politik mereka semakin hari semakin merosot dan semakin gelap. Itulah sebenarnya apa sahaja strategi dan tindakan politik yang dilakukan oleh 4 ADUN sebelum ini perlu dilakukan dengan cermat kerana ini melibatkan senjata politik bukan sahaja kepada parti yang memerintah ataupun parti pembangkang, tetapi juga sebenarnya boleh memberikan satu gambaran yang tidak jelas pada masa kerana ini melibatkan pertimbangan pengundi-pengundi yang telah menilai pengalaman, track record serta kemarahan rakyat di Negeri Melaka sehingga menyebabkan mereka perlu turun sekali lagi untuk mengundi dalam PRN Negeri Melaka. Doktor, apa yang perlu dan harus dilakukan oleh calon yang bertanding dan juga parti politik untuk menjuarai sentimen rakyat dan juga pengundi di Melaka? Yang pertama, rakyat negeri Melaka dan pengundi-pengundi di sana sudah tentu mereka marah kerana mereka baru keluar daripada kesengsaraan pandemik COVID-19 dan mereka memerlukan perhatian daripada aspek kebajikan. Dan yang ketiga, saya lihat mereka perlu dibantu dalam konteks keselesaan hidup. Dan jika perkara-perkara ini ditangani dengan sebaiknya daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Melaka serta parti-parti yang bertanding, saya lihat tawaran-tawaran untuk menyelesaikan kehidupan rakyat dan pengundi Negeri Melaka ini mampu untuk meraih sokongan dan mempengaruhi undi mereka dalam PRN Negeri Melaka. Dan jika parti-parti politik terus bertelagah antara satu sama antara parti-parti politik, pemimpin-pemimpin dan bergaduh antara pemimpin-pemimpin, rakyat akan semakin muak dan meluat dengan tindakan mereka sehingga menyebabkan rakyat akan menjadi hakim kepada mereka dalam PRN Negeri Melaka yang akan datang. Dan juga doktor, bagaimana untuk kita faham bahawa apa yang dimahukan oleh rakyat dan juga pengundi-pengundi di Melaka, khususnya ketika kita dalam situasi pandemik COVID-19 dan sebagainya, melihat kepada pergelutan dan juga konflik politik yang berlaku di Melaka, isu-isu yang mungkin tidak dapat diselesaikan, tetapi apa yang perlu dan juga kerja keras yang harus dilaksanakan oleh pimpinan parti sekarang ini?
pimpinan parti sama ada daripada PH ataupun kerajaan yang mentadbir negeri Melaka perlu menawarkan satu tawaran yang betul-betul relevan dan rasional berkenaan dengan kehidupan rakyat serta pengundi. Jika terus berjanji dengan janji-janji yang tidak dapat ditunaikan, rakyat sudah pasti akan menolak mereka. Kerana rakyat sudah matang dengan perkembangan politik negara, rakyat telah melihat track record bukan sahaja Barisan Nasional tetapi juga rakyat di Melaka juga telah melihat track record Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan kemudiannya kerajaan yang mentadbir di peringkat persekutuan hari ini. Dan kita tidak boleh membohongi rakyat kerana apa yang berlaku ini telah berlaku di hadapan mata rakyat. Dan sudah pasti rakyat mempunyai kebijaksanaan untuk memilih dan menentukan pemimpin-pemimpin yang mampu untuk menunaikan janji mereka, bukan setakat hanya pandai bercakap ketika kempen ataupun melalui kempen-kempen di media sosial ataupun apa saja pendekatan, tetapi sebenarnya rakyat mampu untuk menilai semua tindakan parti-parti politik berdasarkan kepada track record pengalaman mereka sebagai kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Melaka sebelumnya. Saya percaya setiap parti dah pun ada bayangan ataupun list calon-calon yang akan bertanding di Dewan Undangan Negeri Melaka. Tetapi calon bagaimana dan siapa yang harus dielakkan? Ya. Yang pertama, calon-calon itu mestilah calon baru yang mempunyai wajah-wajah politik yang mampu untuk menghasilkan idea-idea yang lebih segar. Kerana rakyat tidak mahu lagi melihat pemimpin-pemimpin yang telah dikatakan khianat kepada parti-parti politik masing-masing sehingga meruntuhkan kerajaan negeri Melaka, dan rakyat juga mahu muka-muka baru yang boleh memberi idea yang lebih segar kepada kehidupan mereka, dan pada waktu yang sama pemimpin-pemimpin muda yang boleh diangkat sebagai pemimpin-pemimpin baru, bukan sahaja untuk mewakili mereka di kawasan tetapi juga untuk mentadbir negeri Melaka. Kerana kita lihat wajah-wajah lama dalam politik Melaka itu sudah kekal lama dalam politik Melaka, dan ini sebenarnya memuakkan perkembangan politik Melaka. Tidak ada wajah baru, dan bagi saya yang boleh dilakukan iaitu parti-parti politik bukan sahaja daripada Pakatan Harapan tetapi pada waktu yang sama daripada Perikatan Nasional MN perlu kemukakan hampir 70% muka baru bagi memastikan bahawa mereka ini memahami denyut nadi rakyat dan anak-anak muda yang mahu perasaan kehidupan mereka itu selari dengan apa yang dirasai oleh wakil rakyat. Sudah pasti wakil rakyat sudah berumur 70-80 tahun sukar memahami aspirasi anak-anak muda walaupun pelbagai usaha dilakukan, tetapi tidak sama semangat aspirasi ini kerana perbezaan umur. Yang penting pemimpin-pemimpin yang nak dicalon sebagai calon dalam DUN Negeri Melaka ini mempunyai satu hasrat iaitu untuk membantu kebajikan rakyat bagi memastikan rakyat kembali hidup seperti sedia kala sebelum COVID-19. Kalau golongan muda dan juga golongan belia, doktor, menurut doktor mungkin pada ketika ini apa yang golongan-golongan ini mahukan, apa yang mereka lihat dari segi personality itu semata-mata ataupun daripada segi apa yang dinyatakan menerusi manifesto dan sebagainya, apa kehendak dan kemahuan mendesak golongan muda ini? Yang pertama, pemimpin itu mesti berprinsip. Jika hari ini parti A, kemudian esok parti B, ini akan menyebabkan anak-anak muda semakin benci terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai prinsip, yang melompat ke sana sini dan tidak mengetahui perasaan mereka, yang memerlukan seorang pemimpin yang terus bekerja menjaga kebajikan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mestilah pemimpin-pemimpin yang mampu untuk mengangkat idea-idea dan kehendak mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau hanya sekadar untuk berkempen dan mendapatkan sokongan kemudian hilang daripada radar selepas PRN Negeri Melaka, sudah pasti pengundi-pengundi muda dan belia akan menilai sedalam-dalamnya calon-calon yang berpotensi bertindak sedemikian. Kerana mereka tidak mahu lagi melahirkan pemimpin-pemimpin yang boleh merosakkan bukan sahaja negeri tetapi juga masa depan mereka akibat daripada pemimpin yang tidak berprinsip dan pemimpin yang tidak menjaga kebajikan mereka. Dan yang ketiga,
sudah pasti kebajikan pengundi dan rakyat, misalnya hal pekerjaan dan apa saja berkaitan dengan beliau, misalnya kita lihat wang saku mereka, dan kita lihat sebenarnya inilah yang diperlukan oleh beliau dan pengundi-pengundi muda. Jika isu-isu ini ditangani dengan baik oleh mana-mana calon di Negeri Melaka, saya yakin pengundi beliau atau pengundi muda akan memilih pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membantu kehidupan mereka keluar daripada masalah dan bergerak dengan ke arah yang lebih baik. Doktor, sebagai seorang penganalisis dan juga pemerhati, menerusi 3 entiti dan juga 3 parti, UMNO, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, siapa yang doktor rasakan boleh memenangi pilihan raya negeri Melaka? Dia lihat jika berlaku pertandingan lebih daripada 2 penjuru, maka Pakatan Harapan akan mempunyai potensi yang besar untuk kembali untuk mentadbir negeri Melaka. Tetapi jika kerjasama melalui rundingan serta perbincangan yang boleh dikemukakan dan diketengahkan semula oleh Bersatu, PAS dan kemudiannya UMNO, maka saya lihat peluang itu cerah kepada ketiga-tiga parti tersebut setelah kerjasama digembeling sebelum PRN Negeri Melaka. Kerana keadaan Negeri Melaka ini mencerminkan politik Malaysia menjelang PRU 15. Jika kerjasama politik antara tiga-tiga parti PAS, UMNO dan Bersatu berjaya untuk diketengahkan, maka dalam PRU 15 mereka mempunyai peluang yang lebih besar dan cerah untuk menarik sokongan dan mempengaruhi rakyat kerana melalui pembuktian serta kerja-kerja track record yang pernah ditunjukkan dalam PRN Negeri Melaka. Dan jika ini gagal, maka ini akan menyebabkan Pakatan Harapan mempunyai satu lagi peluang untuk mentadbir Negeri Melaka akibat daripada kelemahan musuh politik mereka itu sendiri, bukan dari kelemahan Pakatan Harapan. Dan juga doktor, akhir sekali yang menentukannya adalah pengundi dan juga rakyat Melaka. Dan juga dengan apa yang berlaku, kita sentiasa mengalu-alukan bahawa pengundian oleh pengundi itu dilaksanakan melepasi sasaran mungkin 70% yang disasarkan oleh SPR. Apa yang doktor boleh katakan secara ringkas kepada pengundi-pengundi di Melaka nanti? Jangan takut tentang COVID-19 kerana kadar vaksinisasi di negara kita, khususnya Negeri Melaka, telah melepasi 90%. Dan pengundi Melaka perlu menjadi contoh kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa mereka mampu untuk menyuburkan demokrasi ketika COVID-19 ini masih lagi berada dalam kehidupan mereka. Kerana apa yang dilakukan di Melaka ini akan menjadi cerminan kepada PRU 15 yang akan datang. Jika baik perjalanan SOP, operasi serta pengurusan pilihan raya Negeri Melaka, maka ini akan menjadi satu benchmark dan indikator kepada penyuburan demokrasi di peringkat persekutuan dalam PRU 15. Inilah sebenarnya peluang rakyat Negeri Melaka, penduduk Melaka untuk menunjukkan bahawa mereka mampu untuk membina semula demokrasi yang lebih kuat, yang lebih baik selepas kita runtuh akibat daripada kedatangan dan kehadiran COVID-19. Bukan sahaja di Melaka, tetapi juga berlaku di seluruh Malaysia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pensyarakan Universiti Melaya UM, Dr. Muhammad Taufik Yaakob atas diskusi itu tadi. Melaka memilih, gelanggang telah dibuka, persaingan sudah bermula. Saya Ehsan Dahaya, sekian dulu agenda awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.